Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya Pak Mala. Baik, pada kali ini apa yang ingin saya kongsikan? Okey. Baiklah, pada kali ini saya nak kongsikan satu cara bagaimana kita nak meningkatkan security ataupun keselamatan pada akaun belakang kita lah, belakang kita, itu akaun Google kita, supaya akaun Google kita tidak mudah digodam oleh sesiapa saja, kan. Dan bukan saja email kita, email Google kita, Gmail kita akan hilang. Kemungkinan daripada akaun Gmail kita itu, mereka boleh mengakses juga akaun YouTube kita. Dan akaun YouTube kita boleh dipadamkan ataupun dicuri lah oleh orang tertentu. Jadi ini sangat penting kita juga sebagai YouTuber. So jadi macam mana cara nak buatnya? Jom kita saksikan. Baiklah, okey, langkah pertama kita bukalah akaun Google kita. Jadi saya gunakan satu akaun Google ni. Akaun ni saya jarang gunalah. Saya nak tunjuk cara macam mana. Okey, saya kecilkan sikit gambar saya supaya nampak. Okey, so langkah pertama seperti biasalah, kita mestilah login ataupun sign in ke akaun kita, kan. Bila kita sign in, kita akan dapatlah gambar kita kat sini. Kalau yang anda dah tak gambar lah, tapi biasanya kita dah tak gambar, kan. Terutamanya yang YouTuber lah. Okey. So jadi kita klik pada gambar kita ni, kita pergi pada manage your Google account. Okey, dia akan pergi pada new tab yang baru. Okey, langkah seterusnya kita pergi pada security. Kemudian di bahagian security ni kita nampak lah. Okey, new sign in on window bila Februari 12 beritahu recovery phone ad ni bila, kan. Nanti beritahu lah. Nanti bila banyak-banyak nanti kita nampak banyak lah. Okey, ini device yang kita gunakan untuk kita sign in dengan account ini. Kalau device ini tak ada kaitan dengan kita, kita boleh remove lagi. Kita boleh buang dan kita boleh cari lagi. Kemudian di sini, kan, kita mula-mula kita buka account kita tu, dia ada tunjuk, dia akan hantar satu kod bila kita nak verify akaun kita, kan kita bagi nombor telefon, kan. Ini nombor telefon kita, dia simpan di sini. Kemudian yang ini, okey, yang ini recovery email ni pun kalau boleh kita letaklah satu lagi email yang memang kita aktif. Email tu yang kita biasa guna, yang kita tahu passwordnya, yang aktif. Ingat, yang kita biasa guna, jangan mereka-reka saja. Pastikan email yang kita guna dan kita tahu passwordnya dan aktif, dan kita boleh akses email tersebut. Kenapa? Kadang-kadang bila akaun ini kita lupa password, kita klik forget password ke apa ke, ataupun ada orang cuba tukar password kita minta balik email dia, Google akan hantar kepada email kita yang kedua, macam satu nombor lah, kod lah, notification ke apa, nak minta reset balik password tu, kan. Okay, dia akan hantar email kedua. Jadi saya dah letak email ni, nak tukar pun boleh juga. Kalau nak tukar email lain, klik saja pada email tu, dia akan minta kita sign in lagi sekali lah, nak mengesahkan yang kita yang nak tukar. Jadi orang lain tak sewenang-wenangnya boleh tukar, kita saja, sebab kita yang tahu password kita. Okey. So jadi kita boleh tukar email lain. Katalah email tu kita dah rasa macam email ni dah lupa password, jarang pakai, kan. Kita type lah sini email baru sini. So saya dah tak mau juga, saya nak pakai yang ni juga. So saya save lah. Saya save, dia dah save, patah balik lah. Okay, patah balik ke tempat tadi. Okay, kemudian yang penting yang ni, dua langkah ni. Nak guna telefon untuk sign in, kemudian two-step verification ni. Maksudnya two-step verification ni dia akan guna telefon. Sebelum tu kita aktifkan telefon kita dulu, supaya nanti bila ada orang nak cuba nak masuk ke akaun kita, kita akan dapat satu. Sama juga kata orang lain, kita pun kalau kita nak guna komputer lain daripada komputer kita, di tempat lain, di office ke, di cyber cafe ke, di mana-mana, kan, kita nak sign in akaun kita kena ada telefon kat tangan. Sebab dia akan hantar satu kod pada telefon tu, kita kena jawab yes. Kita jawab yes dulu, baru kita boleh masuk. Kita sendiri pun, bukan kata orang lain, kita sendiri pun. So kita tukar klik pada telefon tu, kan, use your phone to sign in, kita set it up. Okey, jadi di sini dia minta lagi sekali, betulkah kita kena verify lagi sekali password kita.
Sebab dia pun tak nak orang lain tukar sewenang-wenangnya kan. Jadi mestilah tuannya sendiri. Okey, jadi di sini dia ada kesan saya pernah menggunakan telefon ni Oppo A37F ni itu dulu. Memang betul. Dulu saya guna Oppo F37 lama dah. Kan untuk sign in account ni. Jadi saya tak mau dah sebab sekarang ni saya dah tukar telefon lain. So jadi saya kena sign in account ni dalam telefon ni. Okey. So jadi saya klik dekat sini, saya kena use different phone. Kan dia bagi mesej, dia kata step 1 pergi pada setting app your phone, type account and then add account, kemudian select Google and sign in. Maksudnya saya kena sign in account ni dalam phone saya. Account yang ni lah. Account yang ni dalam telefon saya. Okey, jadi saya akan cuba buat ni nanti kejap. Saya akan cuba buat. Saya akan sign in account ni ke dalam account ni dulu. Ke dalam telefon saya. Okey, baiklah sekarang saya dah berjaya masuk ke account yang saya nak guna, saya tunjuk ni ke dalam telefon saya ni. Dan adalah dia tanya saya betul ke saya dah masuk tadi menggunakan komputer tadi. Kita kena jawab lah yes I am. Kemudian kita kena klik agree lah, saya setuju lah. Maksudnya dia dah tahu kita pernah login menggunakan komputer, komputer window. Jadi kita kena jawab itu kita. Okey, so jadi saya dah masuk dah akaun tu ke sini, ke dalam handphone saya. Saya akan pergi ke akaun ni lah yang aktif. Okey, so kita klik try again. Okey, cuba kita scroll tengok. Tak jumpa lagi. Okey, sekarang dia dah jumpa dah. Nampak dia dah bertukar dah. Oppo A92 itu adalah telefon saya yang baru. Okey, jadi kita pergi step seterusnya. Sebab saya dah masuk dalam telefon ni, dia dah detect dah. Saya dah menggunakan. Dia tahu telefon mana kita guna. Okey, kita klik next saja. Next. Okey, betul ke nama ini? Next. Okey, so jangan dia kata unlock your phone. Jadi dia suruh saya buka telefon. Okey, dekat telefon dia tanya mesej. Saya kena jawab yes. Ya. Saya sendiri pun, kalau orang lain lagi lah kan. Okey, saya sendiri pun saya kena jawab. Jadi kalau ada orang lain cuba nak masuk ke akaun kita, dia akan keluar mesej kat telefon tu. Kalau kita jangan jawab yes, jangan jawab no lah kalau bukan kita. Jawab no. Okey, kemudian sini saya turn on lah. Kita turn on semua. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak log in ke mana-mana device yang baru, bukan komputer kita, maksudnya yang baru. Kalau ataupun kita sign out account kita sendiri pun, kita sign out, kemudian kita clear semua history, clear charge apa semua kan. Bila kita nak masuk balik, kita kena standby lah telefon kita. Okey, telefon kita nanti dia akan hantar mesej, dia tanya kita betul ke kita jawab yes. Kalau kita jawab no, kita sendiri pun tak boleh masuk. Okey, jadi dah siap dah, jangan turn off lah. Kita dah turn on tadi, kita patah balik. Okey, yang untuk bahagian telefon dah siap dah, nampak tanda right kan. Okey, sekarang kita pergi step berikutnya, two step verification. Kita kena on juga yang ni. Okey, bila klik yang tu kita get started. Okey, boleh ikut kemudian tekan okey. Okey, kemudian dia tanya betul, dia bagi tahu betul dekat Oppo A92 kan, do you see your device. Okey, saya buka telefon saya kejap, apa je dia hantar. Okey, kita jawab, kita dah nampak telefon kita. Kita klik continue. Okey, kemudian dia tanya kita, dia akan hantar lagi satu SMS ataupun phone call. Jadi kita ambil text message lah dalam bentuk SMS ke nombor ini. Betul ke nombor ini? Kalau salah nombor, tukar nombor kan. Kalau betul nombor, tekan send. Tekan send, kita akan dapat satu SMS. Sekejap tunggu. Alright, dah sampai SMS tu. Saya akan masuk kod dekat sini, iaitu okey, bila saya masuk kod dekat sini, saya tekan next. Okey, dah berjaya. Maksudnya saya dah berjaya untuk step second, two step verification menggunakan telefon. Jadi kalau ada orang lain cuba masuk, kita akan dapat mesej pada telefon ni kata ada orang nak masuk ke akaun kita. Kita jawab no lah. Kalau bukan kita jangan jawab yes. Okey, dan kita boleh add telefon lagi kalau kita ada telefon lain, ada nombor lain. Okey, so dah turn on dah, jangan akan keluar button turn off. Jangan turn off pula. Okey, dah siap, kita back. Okey, bila kita back, okey, dah. Okey, app password. Okey, yang ni dia nak suruh kita tembak apa lagi app yang kita menggunakan password yang sama, ataupun dia suruh kita check password kita ni kuat atau tak kuat.
Okey. Okey, jadi sekat ni tak ada lagi mana-mana aplikasi yang menggunakan password yang ni lah. Jadi tak ada apa, kita patah balik. Akaun tak ada, boleh check kan, nanti dia akan keluar senarai di situ. Boleh check tengok ni. Sekat ni none lah, tak ada. Okey, so itu sahaja 2 langkah ni, 2 step verification ni, dengan yang tadi apa, kita aktifkan telefon kita cari telefon kita. Okey, so harap dapat membantu. Okey, yang ni tadi sambung balik, your device ni yang telah guna ni, ada 2 lagi, dia kata 2 more. Okey, kita klik situ. Okey, ini device yang pernah kita guna. Okey, contohnya yang hak lama ni, Oppo F37, saya dah tak pakai dah. Saya boleh pergi ke titik 3, saya ulang balik, pergi pada titik 3 ni, kita sign out. Kita sign out. Okey, jadi nanti orang tu kalau, tapi telefon tu saya tak jual lah. Tapi kalau kita jual telefon tu, kalau orang cuba masuk ke akaun kita, kita akan dapat notice kat sini lah. Kan, sebab kita dah sign out. Dia nak cuba sign in lagi sekali. Okey, yang ni pastikan juga komputer kita. Ini yang ni kita tengah pakai sekarang. Ini yang baru ditambah. Ini yang baru juga. Pastikan ini adalah hak kita juga, komputer ni. Check balik PS5 S3 ni betulkah kita punya. Kalau bukan, kita sign out. Yang ni pun sama juga. Kan, kalau bukan, kita rasa bukan, kita sign out. Kita sign out kalau bukan hak kita punya. Di bawah ni, okey, yang ni yang you will sign out ni. Kalau kita nak klik sini balik, kita kata kita tak kenal langsung, tak kenal. Biar situ. Kita tak tahu itu siapa punya. Kalau, tapi yang tu saya tahulah itu saya punya, tapi dah lama tak pakai, saya sign out. Okey, jadi yang tu saya rasa tak ada apa lagi. Cuma yang pentingnya 2 tadi, iaitu yang ni, second step verification ni, kita kena ni, dan kemudian jangan lupa recovery email ni, letaklah email kita yang aktif. Dan phone ni nanti bila-bila masa kalau kita tukar nombor telefon, kita boleh tukar lah. Sama juga cara dia macam nak tukar email tadi, dia minta lagi sekali password. Kita nak tukar nombor telefon lain. Kita nak tukar telefon ni. Sama juga dengan device ni. Kita boleh sign out kalau itu bukan device kita. Okey, jadi selalu check kat situ lah, di mana nak check. Tadi saya ulang balik, di mana nak check tadi, dekat sini account, manage your Google account. Boleh check bahagian security. Okey, selalulah buka check kat sini. Explore lah, tengok kan. Okey, itu saja proses saya pada kali ini. Harap dapat membantu supaya tak berlaku lagi kejadian mana yang orang boleh masuk ke akaun Gmail kita, dia boleh akses YouTube kita, dan dia habis dia godam semua YouTube kita. Okey, itu saja. Jumpa lagi lain masa. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum dan bye-bye.